Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kita lagi hari ini, hari Khamis, 6 Ogos 2020. Bertemankan saya, Marcella Hassan dan juga rakan-rakan saya di sini. Ya, saya Ali Iskandar dan saya Farhia On. Okay, selamat pagi. Harapnya anda semua sihatlah macam seperti mana kita tiap hari mendoakan kalian kan supaya kesihatan ini kan perlu dijaga dengan baik kerana mempengaruhi apa saja yang kita ingin lakukan kan. Kalau tak sihat dalam masa sekarang ni agak menggusarkan jugalah, membimbangkan kan. Betul. Sebab kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Ya, seolah-olah macam bila kata tak sihat je akan tanya bahagian mana. Kalau sebut sini dan sini, perkara pertama yang terlintas di fikiran ialah adakah anda antara seorang yang memiliki gejala ataupun simptom COVID-19? Betul. Jadi kena berwaspada dan pastikan anda mendapatkan pemeriksaan. Ya, paling penting jaga kesihatan, jaga diri supaya kita tidak terdedah kepada virus-virus yang berbahaya sekarang ni kan. Ya, betul. Betul, sebab sekarang ni kes makin agak meningkat. Sudah 21 kes dilaporkan semalam. Dan ini membuktikan bahawa sesuatu perkara yang agak membimbangkan juga kan Fariha, Eli? Ya, betul. Ya. Betul lagi kita ada kluster kan Siva Gangga sebab semalam pun kalau kita lihat banyak juga yang dah mula bertanyakan adakah kalian pernah ke beberapa tempat di Pasu dan sebagainya sebab kita tahu di sana kan katanya tidak mengikut SOP yang betul. Jadi mereka tak dapat trace individu tertentu. Jadi bila buat pengumuman yang sebegini supaya dengan rasa tanggungjawab sekiranya anda pergi ke tempat yang berkenaan silalah buat untuk pengambilan sampel kan. Ya, betul. Bahkan lebih 7,000 kan sampel yang telah dikumpulkan. Itulah dia. Kita mengharapkan dengan adanya aplikasi MySejahtera dan sebagainya itu dari segi contact tracing itu lebih mudah. Cuma kita jangan ambil mudah, itu perkara penting. Ya, apatah lagi apabila kita berada dalam fasa PKPP ni dan kita boleh ke mana-mana. Jadi seolah ada rasa macam renyah ni nak buat imbasan QR dan sebagainya kan. Tapi bila berlaku seperti ini, masa inilah kita rasa panik dan sebagainya. Jadi teruskan kawalan ke diri, teruskan penjarakan fizikal dan sebagainya, dan pada masa yang sama kita saling mengingatkan antara kita lah. Betul. Jangan lupa untuk memakai pelitup muka dan sebagainya. Betul, sebab Eli bercakap mengenai aplikasi MySejahtera tadi. Paling penting bila kita menggunakan aplikasi itu bagi maklumat yang betul dan sebagainya. Dan kalau ada kadang-kadang dekat luar premis kan, ada yang menulis di kertas tu, pastikan janganlah kita nak letak nama-nama samaran, nombor satu lagi telefon. tulisan tu. Pastikan tulis dengan betul sebab kadang tak boleh faham, tak boleh baca ni kosong ke 6 ke macam mana. Jadi itulah kita perlu bertanggungjawablah. Jadilah masyarakat yang bertanggungjawab supaya kita tidak menyebabkan perkara ini menjadi semakin teruk. Sebab kes pun makin meningkat, dah 9,000 lebih daripada 9,000 kes sekarang ni. Itulah dia. Yang barangkali bukan hanya tanggungjawab kita sebagai orang awam. Kan penjaga premis tu walaupun kadang-kadang rasa macam renyah nak kena ada seorang wakil tunggu di hadapan pintu untuk membuat imbasan dan sebagainya. Itulah cara untuk mendisiplinkan orang ramai. Dan kalau kita fikirkan, misal kata ada kluster ataupun mana-mana yang punya gejala dan sebagainya datang ke premis tu, premis itu ada risiko untuk ditutup. Jadi ini antara langkah berwaspada. Okey, nak kongsikan statistik terkini COVID-19 ini seperti yang Marcella sebutkan. Setakat ini sehingga 5 Ogos 9,023 kes kesemuanya. Kes baru 2 digit ni. 21. Kemudian kumulatif kesemuanya keseluruhannya yang telah dicatatkan sejak permula kita berdepan dengan COVID ini dah 9,023 kes. Yang sedang dirawat 196. Sembuh harian 18 orang. Okey, discharge ialah 8,702 dan kematian masih kekal lagi di angka 125. Tapi bila kita melihat inilah kan, kita seharusnya bersyukurlah kerana kita berdepan dengan keadaan pandemik 19 ini, COVID-19 ini dengan keadaan yang aman. Ya, betul. Kan? Betul. Berbanding kepada Lebanon. Bagaimana mereka terpaksa berdepan dengan pandemik COVID-19 dan semalam itu adalah maha dahsyat tragedinya. Kalau bila kita melihat bagaimana kejadian itu sendiri, kejadian hitam itu sendiri kan, dengan kepulan asap yang sangat menakutkan. Dan dikabarkan setakat ini lebih daripada 100 yang terkorban dan masih lagi mencari adakah ada yang terselamat dan sebagainya kan. Betul. Dan 4,000 orang
dikatakan cedera parah. Jadi itu kita mendoakan yang terbaik untuk mereka juga. Dan masih lagi ada yang dicari, dia dapat hilang. Dan yang lebih menggemparkan dunia ialah apabila insiden ini dirakam oleh orang awam dan sangat menggerunkan. Dengan impak. Lihat, ini jauh ni. Betul. Bayangkan gegarannya 3.5 skala Richter. Orang kata ingat gempa bumi kan. Ingat gempa bumi. Dan gegarannya Dan kalau boleh dirasai sampai ke Cyprus tu, maknanya merentasi lautan Mediterranean 200 km. Wow. Satu gegaran yang cukup kuat dan kalau kita lihat video yang dirakamkan oleh orang awam ini bagaimana situasinya, sebab berlaku 2 kali gegaran letupan. Yang pertama letupan kecil, yang kedua ini letupannya yang berwarna asap, berwarna jingga. Itulah dia. Sebab kalau sebelum ni kalau kita tengok rakaman-rakaman video ni, yang buat rakaman itu tidak akan berganjak sangat. Kalau tidak pun ada sedikit pergerakan. Tapi ini boleh dikatakan semua yang merakam guna telefonnya akan seolah-olah macam tercampak dan sebagainya. Atau ada reaksi yang tempias yang begitu kuat. Sehingga ada satu rakaman dalam kereta tu yang menampakkan kembali keadaan cermin kereta tu pecah. Sebab begitu sekali keadaannya. Itu jauh kan, dia punya jarak tu. Kita boleh lihat betapa kuat gegaran yang berlaku. Mungkin mereka juga tak menyangka bahawa letupan sebegitu kuat. Sebab tu mereka macam seperti sedang merakam dan kemudian datang letupan kedua begitu kuat sekali sehingga memusnahkan sebahagian daripada bandar di Beirut itu. Kalau dia kata 200 km maknanya KL Kuantan. Jauh tu. 200 km. Wow. Kuat gegaran tu. Begitu. Inilah tiba-tiba kita tak nampak apa-apa, tiba-tiba cermin kita pecah. So begitu. Okey, dan kita lanjutkan cerita ini dalam surat khabar Berita Harian. Yes. Ya, perkongsian di Berita Harian mengenai Beirut musnah ada di halaman depan dan juga kedua, ketiga dan juga keempat. Di sini katanya letupan kuat meranapkan bangunan sekitar pelabuhan. Macam yang kita katakan tadi mengenai lebih separuh bandar ini musnah dalam 2 letupan di kawasan pelabuhan menyebabkan 100 mangsa maut dan lebih 4,000 orang cedera. Dan letupan itu menyebabkan beberapa kawasan kebakaran dan letupan kecil disusuli letupan kuat yang meratakan pelabuhan itu serta bangunan di sekelilingnya. Bayangkan pelabuhan sebegitu besar diratakan dengan letupan yang sebegitu kuat dan kawasan bangunan-bangunan di sekitar itu juga musnah, kediaman juga musnah dan saya ada terbaca mengenai orang melihat mayat bergelimpangan daripada balkoni di jalan raya dan sebagainya akibat letupan yang berlaku itu. Kita bukan cakap tentang ground zero, kita bercakap tentang tempias daripada letupan. Ini grafiknya yang turut memberi gambaran. Dan dia diibaratkan seperti suasana di Hiroshima dulu. Hari ini 6 Ogos kan? 75 tahun peristiwa pengeboman Hiroshima. 6 Ogos 1945 kan? Kalau dekat situ, terdekat dengan kawasan pelabuhan tu ada 2 hospital yang terdekat tau. Katanya hospital juga turut terkesan dengan letupan ini. Ini kesianlah semalam dia kata Lubnan di Beirut sendirilah. Di Lubnan ada 65 kes yang meninggal sebab pandemik COVID. Dah lah COVID, lepas tu dengan keadaan hospitalnya terjejas juga. Jadi kesemua pesakit hospital tu mereka terpaksa letak dekat tempat letak kereta di luar sebab hospital semua dah terkesan kan. Betul dan juga Seri Paduka menitahkan rakyat Malaysia supaya lebih berwaspada. Katanya rakyat Malaysia di Beirut supaya kekal waspada dan menghubungi kedutaan untuk sebarang bantuan dan maklumat selain mematuhi perintah dikeluarkan kerajaan Lubnan demi keselamatan diri. Itu pentinglah sebagai rakyat Malaysia yang berada di sana untuk kekal tenang, kekal berhati-hati supaya dapat mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Juga di halaman keempat, katanya di sini semua rakyat Malaysia yang berada di Lubnan itu selamat. Letupan itu yang memusnahkan bandar Beirut itu, alhamdulillah rakyat Malaysia yang berada di sana dilaporkan tiada yang cedera dan juga tiada yang kehilangan nyawa. Jadi bersyukur dan kita harapkan semua yang baik-baik saja untuk rakyat di sana. Apatah lagi dengan situasi COVID-19 sekarang, dengan satu lagi bencana yang berlaku, mungkin satu perkara yang saya kira satu perkara yang
menyebabkan emosi semua orang di situ sangat-sangat terganggu dan mental perlu kuat ya untuk menghadapi Saya rasa situasi kita ini. semua terganggu juga Betul. mental bila melihat apatah lagi. Sebab tu kalau kita nak pergi ke laman sosial dan sebagainya kan, visual yang dikongsikan dia akan tanya dua soalan kan, membabitkan mungkin agak boleh mengganggu psikologi Betul, dan betul. perasaan emosi Ya. kan. Betul-betul. Kesediaan kita untuk melihat sendiri. Betul. Ya. Dan Baik. sekarang kita belajar tentang ammonium nitrate ini kan. Ya. Ammonium nitrate ni fungsi dan sebagainya. Bayangkan nak jadikan baja tu boleh juga dijadikan bahan letupan. Jadi ini membuatkan banyak lagi penyiasatan dilakukan. Dan untuk makluman kita semua, ini bukan kali pertama insiden seperti ini berlaku. 1921 juga di Germany, di Jerman pernah berlaku membabitkan kematian sehingga 500 orang, lebih 500 orang. Kemudian 1947 di Amerika Syarikat, ya, di Texas. Kemudian pada tahun 2015 juga di negara China membabitkan 173 mangsa daripada insiden berkaitan dengan letupan ammonium nitrat ini. Ya. Okey, itu di berita harian. Seterusnya. Kita nak bawa kembali penumpuan di berita harian Metro. Ini berkenaan dengan dalam negara kita, berkenaan dengan pemakaian pelitup muka ini. Hari itu kita dah warakan juga bagaimana kepelbagaian ni kan. Dan kita ada juga tanya macam mana kalau kita dah pakai ni macam nak buang. Ya, Kan? melupuskannya. Ya. Kita pakai, kita buang, kita tahu lah macam nak dia kan. Jadi tak perlu dilupus secara klinikal. Pemakaian pelitup muka yang diwajibkan kerajaan kepada orang ramai tidak akan mencemarkan alam sekitar. Jadi Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Ahmad Masrizal Mohamad menjelaskan Perikutan Malaysia mempunyai sistem pengurusan hubungan yang baik. Jadi sedikit petikan daripada kenyataan beliau. Kita melihat begitu sistematik negara menguruskan keadaan itu, iaitu pembuangan sisa klinikal sebelum ini. Jadi sebagai contoh di hospital, bagaimana peralatan digunakan doktor dan mangsa COVID-19 diuruskan dan dibuang dengan baik sebelum dilupuskan. Jadi buang macam biasalah, buang tak dalam tong sampah baik-baik, bukannya buang merata-rata. Ya. Itu sebaiknya kan. Hari Isnin hari itu pun kita dah berbincang mengenai bagaimana cara melupuskan pelitup muka ini. Okey, itu jadi kita jadi rakyat bertanggungjawab lah. Tak maulah tepi pantai dan tempat-tempat awam ni nampaklah Sebab berkata tak mencemarkan alam sekitar, tiba-tiba tak mencemarkan alam sekitar boleh buang merata. Tidak ya. Okey, buang merata tu berbahaya juga. Okey, di New Straits Times ini juga perkongsian yang membimbangkan juga sebenarnya, terutama dalam kalangan anak-anak yang sedang gairah bercinta dan sebagainya kan. Okey, teen transfers RM295,950 dekat RM300,000 ni. Banyak tu. Duit ayah dia ni from dad's account in online scam. Umurnya 14 tahun. A 14-year-old boy found himself in hot water after transferring RM295,950 of his father's savings account to a female friend whom he befriended in February this year. Tak sampai setahun, Faria. Marsila berkawan daripada Februari ni. Terus. His father, a 53-year-old businessman, was shocked when he checked his online bank account recently. When confronted, his son admitted that he had borrowed the cash for a friend who promised to pay back. Pinjam duit ayah. Banyak pula tu. Pinjamkan duit ayah dekat RM300,000. Beli rumah. Banyak sangat tu. Hai. In February, the victim spotted an advertisement offering a handphone on Facebook and immediately contacted the account owner identified as Dia Anis. Pahang Commercial Crime Investigation Department Chief Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof said the victim contacted the seller to inquire about the phone. Bayangkan, nak tanya pasal telefon sebenarnya. Tapi apa yang berlaku sampai boleh membabitkan pengeluaran wang. Kalau dia kata transaksi itu 21 transaksi. 21 transaksi Banyak ada tu. dua bank, ada dua akaun bank. Wow. Dan bagaimana dia 14 tahun. 14 tahun macam mana boleh terfikir untuk memberikan wang sebegitu banyak, hampir RM300,000 kepada orang asing. Okay. Jadi pantaulah pergerakan anak kita, apa yang mereka lakukan di media sosial dan juga bank akaun kita pada masa sama juga. Okey, itu di NST. Seterusnya? Di Utusan Malaysia. Ya. Ini di halaman ke Utusan online ni. Online. Ya. Okey, maaf 25 penguatkuasa ditahan bawa masuk parti. Jadi ini antara akhbar pilihan kita di utusan. Itulah. Okey. Nanti Baik. boleh kita kongsikan juga artikel ini.
membicarakan berkenaan dengan kemasukan parti sebab sekarang ni kan Osbenteng telah diperkuatkan kan. Betul. Jadi segalanya dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan persepadanan negara kan. Apatah lagi ni kan dengan COVID-19 ni, itu antara usaha kerajaan jugalah untuk diperkuatkan. Dan itu adalah faktor utama sebenarnya yang kita takutkan ya, kalau macam kemasukan parti luar kan. Kita tak tahu macam letak kesihatan dan sebagainya. Kat sini kita dalam, kita puas asap tembak suhu tu. Betul. Kita tak naklah ada kluster baru, ada pembuakan yang baru dan sebagainya. Kalau dikongsikan sikit, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ismail Muhammad Said berkata penahanan tersebut membeberkan 18 anggota dan pegawai polis. Ini parti itu satu yang tukang bagi masuk ni, ya. Dan juga 5 tentera dan 2 pegawai immigration. Okey, anda boleh baca lanjutan di utusan.com.my. Okey, baik, itu antara perkongsian NST, Berita Harian juga Metro dan juga Utusan. Anda boleh dapatkan untuk baca untuk memperolehi maklumat lanjut. Dan sekarang ini waktu untuk Cerita Bulan Merdeka. ya. Dan hari ini Nanti dulu kita tutup dulu. dengar Tanggal 31 bulan Saya kagum tengok montaj ni sebab Elis kan dah buat. Alah. Apa pun. Kita Mood dia tu kan. Merdeka tu sampai. sebab kita sentiasa nak ada perasaan nostalgik bila bercakap tentang merdeka ni kan. Okey, cuma perkongsian tentang bulan merdeka ni, cerita bulan merdeka bukan hanya membaikkan individu ataupun perkara peristiwa yang berlaku sebelum merdeka. Selepas itu juga pengisian kemerdekaan itu yang penting, itu yang Tunku kata juga, ya, nak mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi hari ini kita nak meraihkan bersesuaian dengan tema MHI, ya, seorang tokoh yang menjadi senator pertama Malaysia, ya, ahli Dewan Negara yang OKU. Profesor Dr. Allahyarham Profesor Dr. Ismail Saleh. Beliau ni sangatlah prolifik, mengasaskan college ataupun institut pengajian sendiri, kemudian menjadi senator dan yang paling istimewanya menjadi pakar ekonomi. Ya, dan barangkali tak pernah ramai yang tak tahu sebab beliau dah meninggal dunia lebih 10 tahun yang lalu. Tapi kami berkesempatan ketika membuat program Projek AI ke rumah keluarga Allahyarham dan memahami lebih lanjut tentang siapakah dia Allahyarham Profesor Dr. Ismail Saleh ini. Mari kita saksikan. Arwah dari Kelantan, umur 8 tahun macam tu, dia terpaksa bersekolah jauh daripada Kota Baru, iaitu di Johor Bahru. So di sana memang dia kata, yalah, pertama kali berpisah tu jauh kan, daripada ceritanya, dia kata memanglah susah lah. Ya? Kemudian satu lagi dia kata, masa di sana dia macam terpencil tau, sebab dia tak pandai main muzik. Jadi kawan-kawan dia yang pandai main muzik selalu dapat undangan ke majlis-majlis kata perkahwinan ke apa semua kan. So dia kata masa itulah dia cuba mencari bagaimana dia nak menarik perhatian cikgu. Sebab itu dia tumpu pada pelajaran. Itu salah satu faktor, maksudnya ada hikmah lah. Dia tak pandai main muzik. Kalau biasanya orang buta ni pandai main muzik kan, tapi dia memang tak pandai. Sebenarnya ialah dia adalah bekas pensyarah saya. Tapi masa tu tak ada. Kami sebagai pensyarah dan pelajar tak ada apa-apa masa tu. Dia pun pandailah nak jaga dia punya status kan. Dah habis baru bermula perkenalan lah kan. Masa tu kan saya tak memandang pada dia cacat, nanti anakku cacat, tak terfikir langsung. Betul. Saya mana ikhlas saya terima dia kan. Itulah sebab tu saya kata lebih pada jodoh lah. Ditentukan oleh Allah kan. Kau yang memberi rasa. Dalam rumah dia boleh bergerak sendiri. Cuma kat luar saja dia memerlukan kita lah kan. Dan bagi saya kan, itu pun ada hikmah dia juga. Sebab apa, kami akan selalu berjalan berpegangan tangan. Arwah ni mungkin sebab dulu dia susah, tak dapat kemudahan alat mainan ke
apa semua kan. Jadi pada anak-anak dia macam mengikut tapi mengikut pun ada batasan lah. Memang dia anak-anak memang sayang pada dia sebab saya lebih strict lah, lebih tegas sikit kan. Kalau saya compare mak dengan ayah, dulu mak sangat garang dengan kita orang. So ayah ni dia caring dan dia jarang sangat marah kita orang. So every time sebenarnya saya lagi rapat dengan ayah dulu sebelum ni lah, sebab kalau dengan mak selalu macam kena marah kan. So selalu apa-apa kita orang akan cari ayah. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Walaupun dia jarang dengan kita orang kan. Kadang-kadang pagi tak sempat jumpa, malam pun kita orang dah tidur, ayah baru balik kan. Tapi still kalau weekend bila dia ada masa memang dia akan spend, memang quality time lah. Memang dia akan cari betul-betul masa, akan spend juga time dengan kita orang. Dia kan sebenarnya kan tak ada masa sangat untuk anak-anak sebab dia sibuk untuk masyarakat. Bayangkanlah kan masa buat dialisis, dia kena dialisis kan dekat pantai. Masa dialisis ada meeting ni kan. Sebab dialisis kan 3 jam, 4 jam kan. Bagi meeting. Sebab dia tak ada masa nak sampai macam tu lah. One thing dia memang didik anak dia macam anak-anak macam tahulah apa nak buat. Macam dia tak pernah langsung pukul. Dan dia tak pernah pun nak tinggi suara apa semua. Dia cakap memang anak dengar. Di saat ku kehilangan. Ya, apa yang saya betul ingat, dia memang seorang yang very humble. Dan semua orang tahulah dengan sikap dia macam tu. Dia prefer orang panggil dia Prof. Sebab Prof tu dia earn sendiri. Yang the others tu yang orang bagi kan. Dari dulu dia kata dia tak nak dikenali sebagai OKU. Tapi nak dikenali dengan kebolehan dia. Tapi bila saya fikir balik, dia lagi susah. Dia duduk dekat kampung, dekat sawah apa semua. Sampai belajar ke Johor apa seorang-seorang apa semua. Tapi dia boleh. Kenapa kita tak boleh? Kita ni nampak, dia tak nampak. So, the possibility is there. Yang saya pegang lah, dia selalu cakap tak salah untuk angan-angan. So selalu kita boleh berangan, nak buat apa-apa pun boleh berangan, tapi kita kena ada usaha. Walaupun dia ada kekurangan, tapi dia punya, bagi saya lah, dia punya achievement sangat sangat tinggi. Kadang dia tanya anak-anak, saya kata, bukan nak katakan, you tengok dia kan, anak-anak dia handsome, dia kata anak-anak comel-comel semua, saya kata kan. Yalah dia tak nampak anak macam mana semua kan. Tapi saya percaya tak apa, nanti di sana dia dapat melihat kami. Tokoh yang cukup memberikan inspirasi bukan hanya kepada golongan OKU penglihatan tetapi juga kita sebagai rakyat Malaysia secara umumnya lah. Dan 2019 bulan Ogos sebenarnya beliau meninggal dunia. Jadi semoga menjadi inspirasi kepada yang lain juga. Ini berkaitan dengan topik kita bawakan juga ya. Nanti berkenaan bagaimana sebenarnya kepada ibu bapa untuk memberi pendidikan kan awal. Pendidikan awal tu sebenarnya penting. Betul. Itu kadang-kadang bila ibu bapa keliru, jadi anak-anak apatah lagi kan kalau berada dalam kekeliruan tu. Jadi kita akan bincang sebentar lagi pendidikan awal kanak-kanak OKU pelbagai. Okey. Okey. Kita akan berehat seketika dan kembalinya nanti kita akan berbincang mengenai topik yang diperkatakan oleh Fariha tadi. Jadi teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Tadi sebelum berehat kan, ada saya warakan bagaimana kita nanti nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan pendidikan awal kanak-kanak OKU.
pelbagai. Betul. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai program intervensi awal yang perlu dilakukan seawal yang boleh supaya dapat meningkatkan kualiti hidup bayi ataupun kanak-kanak dalam mengurangkan beban ahli keluarga. Jadi untuk berbincang lanjut mengenai topik yang akan kami bawakan ini, kami bawakan anda di studio Encik Silatul Rahim Dahman, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga di hujung sana Profesor Madya Dr. Hasnatoran daripada Fakulti Pendidikan UKM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Thank you. Terima kasih bersama dengan kami hari ini. Okay. Sebelum saya nak kita cakap OKU pelbagai. Mungkin ramai juga di antara kita yang mungkin kurang tahu berkenaan dengan OKU pelbagai ini. Mungkin kita boleh terangkan terlebih dahulu. Mungkin cikgu sebab Cik Silatul Rahim ni katanya nama terkenal cikgu, panggil cikgu ya? Ya, betul. Okey. Apa sebenarnya yang dikategorikan sebagai kurang upaya pelbagai ini? Ya, terima kasih. Kurang upaya pelbagai adalah mereka yang mengalami lebih daripada satu jenis kecacatan. Contohnya, seorang yang tidak dapat melihat pada masa yang sama, tidak dapat mendengar, tidak dapat bercakap ataupun mengalami masalah pembelajaran ataupun autism. Jadi mereka ini dikategorikan sebagai OKU pelbagai ataupun di dalam bahasa asalnya, bahasa Inggeris, multiple disabilities. Okey, kan dulu kalau kita tahu kalau tak cacat penglihatan masuk sekolah ni kan. Tapi kalau banyak masalah tu yang kita tak tahu nak letak kat mana. Kadang-kadang ibu bapa sendiri keliru. Yeah. Betul. Dan kita nak tahu doktor, mungkin ada pendidikan-pendidikan khas yang ditawarkan kepada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita ada program sekolah pendidikan khas dan juga kita ada program pendidikan khas integrasi, lebih dikenali sebagai PPKI. Maksudnya di sekolah itu akan ada satu unit untuk anak-anak yang kurang upaya. Dan secara tradisionalnya dulu, bagai yang Puan Fariha kata, kalau yang tidak dapat melihat tu di program masalah penglihatan, yang tak dapat mendengar tu di program masalah pendengaran. Tetapi untuk anak-anak yang kekurang upayaan pelbagai ni, kita lihat dia punya pelbagai yang utama tu dan kita letakkan dia dalam program itu. Tetapi memanglah cikgu perlu ada banyak ilmu. Contohnya kalau anak itu buta dan pekak, kedua-dua ilmu mengenai kekurang upayaan ini cikgu-cikgu perlu kuasai. Kena dikuasai lah kan. Maknanya braille, kuasai isyarat. Ya, betul. Wow. Kalau Cabaran. kita ingat Helen Keller kan? Ya. Helen Keller sangat terkenal, seorang pemuisi, seorang advokat OKU dan dia buta dan pekak. Nak tahu juga di Malaysia ni sejak bila adanya pendidikan awal untuk kurang upaya pelbagai? Selalunya kalau pendidikan awal diusahakan oleh NGO. NGO dan alhamdulillah sejak tahun 2016 kerajaan telah menubuhkan Pusat Jenius Kurnia. Tetapi pada awal penubuhannya Pusat Jenius Kurnia dia lebih fokus kepada autism. Sejak 2018 mula melihat kepada beberapa kepelbagaian yang lain seperti cerebral palsy dan juga masalah penglihatan. Dan di situ, semasa itu saya pengarah di sana, kita mula melihat anak-anak yang datang ada yang buta dan ada autism, ataupun yang datang tu cerebral palsy, ada autism, dan ibu bapa memang at loss, memang teraba-raba. Kan? Jadi doktor nak tanya, bila agaknya usia yang sesuai untuk kalau anak tu mengalami pelbagai ini, mungkin nak dihantar ke sekolah pendidikan khas dan sebagainya, usia yang bagaimana yang sesuai untuk dihantar? Kita bila kita cakap tentang intervensi awal ataupun pendidikan awal untuk kanak-kanak istimewa ni, kita selalu mula dengan mak bapak. Jadi it starts from home. We believe that it starts from home dan kita percaya bahawa ibu bapa itu adalah guru yang terbaik untuk anak itu. Jadi melalui program intervensi awal tu sebenarnya kita bagi ilmu kepada mak bapak, kita bagi sokongan. Kadang-kadang mak bapak yang ada anak kurang upaya ni perasaan dia rapuh, emosinya kurang stabil. Jadi kita bagi sokongan dari segi itu dan selalunya yang kita dapati jika mak bapak itu mantap, mak bapak itu mampan, anak akan sangat berkembang dengan baik. Kita nak mendekati juga lah cikgu, Cik Silatul Rahim kan, bagaimana kalau ada ibu bapa yang datang kan
Macam tadi doktor kata, perasaan, emosi ibu bapa itu sangat rapuh bila ada anak-anak yang istimewa ini. Selalunya apakah kata-kata yang cikgu beri kepada ibu bapa ni kan? Kebiasaannya, perkara pertama yang kita akan terap ke dalam diri ibu bapa dan mungkin juga saudara mara kepada yang OKU ini, bahawa kecacatan yang dihadapi itu bukannya sesuatu yang direka cipta atau diada-adakan oleh mana-mana pihak. Dan kebiasaannya mereka ini memerlukan sokongan emosi ataupun kaunseling secara berterusan, sehinggalah sampai ke satu tahap di mana mereka merasakan mereka ini di antara keluarga yang terpilih untuk to have a disabled child ini. Ya, arwah ibu bapa saya dulu pun berhadapan dengan situasi yang sangat getir kerana semasa saya dihinggap penyakit, 3 beradik di dalam keluarga menghadapi masalah yang sama, 2 orang meninggal dan saya menjadi buta. Jadi mereka berada dalam situasi yang sangat very stressful, ya. Dan saya dapat bayangkan. Jadi bila saya berhadapan dengan ibu atau bapa yang sebegini, saya sering berkata yang life has to go on, ya. Kita tak boleh give up just kerana kecacatan. Kerana kecacatan fizikal hanyalah salah satu daripada berjuta-juta kriteria yang ada pada seseorang insan. Ya, seorang manusia itu terbentuk daripada berjuta-juta modal insan. Jadi untuk tidak memiliki penglihatan atau pendengaran, salah satu daripada kriteria yang boleh diganti dengan alternatif yang lain. Ya. Sebab zaman sekarang dengan sokongan teknologi, dengan sokongan persekitaran yang jauh lebih mesra, OKU, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya. Dan saya memberitahu mereka, untuk yang buta atau yang pekak ini kembali dapat melihat dan mendengar atau kembali dapat bertutur, mungkin sesuatu yang agak mustahil kerana kecacatan itu bersifat kekal. Ya. Tetapi untuk kita membina dan membangunkan insan-insan ini menjadi modal insan yang berguna kepada negara dan masyarakat adalah sesuatu yang sangat logik dan boleh dilaksanakan. I mean, it is possible to be done. Jadi kita melihat kepada konteks apa yang dapat kita lakukan instead of melihat kepada apa yang sudah tidak dapat diubah. Ya, ini wow. Mendengar kata-kata cikgu pun sikit sebanyak menyuntik semangat yang lain juga kepada kami, apatah lagi kepada ibu bapa. Baik. Betul, sebab ibu bapa memainkan peranan yang penting macam yang doktor kata tadi. Ianya semuanya bermula daripada ibu bapa itu sendiri, bagaimana cara mereka menangani masalah-masalah sebegini. Dan mungkin saya ingin tahulah bagaimana, apakah jenis-jenis latihan yang mungkin diberikan kepada yang mengalami masalah OKU pelbagai ini. Kalau kata dia buta dan pekak, yang utama manusia ni kan, no matter what disabilities kan, komunikasi. Tanpa komunikasi, dia tak dapat berhubung dengan orang di sekeliling dia, dia tak dapat akses sokongan. Dan dia akan rasa terhindar, dia akan rasa terasing daripada orang lain. Jadi kita pastikan dia boleh berkomunikasi. Contohnya kita ada satu kes di mana anak itu dia tidak dapat melihat dan juga dia mengalami autism. Jadi dia tak dapat lihat, jadi memang kita perlu bagi arahan kepada dia melalui pertuturan. Kita kena cakap pada dia supaya dia faham. Tetapi dia punya autism tu menyebabkan kadang-kadang apa yang kita cakap tu dia kurang faham. Jadi yang kita buat adalah kita jalankan intervensi melalui aktiviti. Contohnya kalau kita nak ajar dia makan, kita bagi makanan dan kita latih, kita tunjukkan dia macam mana nak pegang sudu, kita find out makanan apa yang dia nak makan. Selalunya, 1, komunikasi, 2, urus diri, maksudnya supaya dia boleh segera menjadi berdikari. Sebab anak-anak yang tidak diajar untuk berdikari ni, dia akan mendatangkan satu lagi bebanan kepada ibu bapa. Ibu bapa mungkin rasa sedih, mungkin rasa terbeban dari segi keuangan, penat.
jika anak tu boleh dapat berdikari, mak bapak tu akan rasa anak aku boleh lah. Ya, betul. Jadi komunikasi dan urus diri itu antara yang paling Dia awal. kena seiring ke ibu bapa dengan anak tu kena seiring berjalan kan. Cikgu okey. Ya. Mungkinlah kita sedar walaupun sebab ramai juga ibu bapa mungkin kadang malu nak bawa anak ke depan kan, takut orang bercakap macam tu. Dan sekarang ni bila adanya pendidikan sebegini, mungkin cikgu sendirilah boleh beri sedikit gambaran yang baru kepada ibu bapa yang masih lagi ada perasaan malu dan segan untuk membawa anak ini mendapatkan pendidikan yang sebegini. Pilihan yang ada bila kita memiliki kecacatan atau ketidakupayaan adalah yang pertama mendapatkan pendidikan akademik, ya. Sama ada akademik dari segi pendidikan formal ataupun mahat talfiz, ya. Dengan lain perkataan, mencari ilmu ke tahap yang maksimum. Kerana pengalaman saya, ya, apabila saya sedar saya menjadi buta pada usia 5 tahun, ibu dan bapa saya tidak sure nak hantar saya ke sekolah atau nak simpan di rumah. Tetapi akhir sekali, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memutuskan untuk menghantar saya ke sekolah yang amat jauh kerana saya berasal dari Kedah dan sekolah pendidikan khas yang ada pada masa itu di Pulau Pinang. Dan pendekkan cerita, apabila saya bersekolah dan saya dapat melihat yang future untuk saya dan rakan-rakan yang senasib dengan saya hanyalah melalui pendidikan, sama ada formal ataupun pendidikan mahat talfiz. Jadi bila zaman sekarang ini, bila kita ada anak-anak OKU yang bercita-cita tinggi, kita jangan sekali-kali mematahkan semangat mereka dengan berkata, you OKU, you tidak boleh buat itu, you tidak boleh buat ini. Bila saya bercita-cita nak jadi aircraft pilot, saya diberitahu tak boleh. Ya, kerana saya buta. Kemudian saya bercita-cita nak jadi the judge for a beauty contest. Wow. Pun orang kata tak boleh. Saya buta. Kemudian saya kata, saya nak jadi computer programmer, software engineer. Orang kata tak boleh. Saya kata, no, I'm not going to listen to anyone now. Saya teruskan dengan cita-cita saya dan alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat belajar computer science. Orang buta yang pertama belajar computer science dari Malaysia, alhamdulillah. Dan ilmu itu saya bawa balik. Dan sekarang ni beribu orang buta di Malaysia dan rantau ASEAN sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan teknologi telefon pintar dengan teknologi yang kita panggil assistive technology. Jadi pendek kata, kita jangan melihat kepada ketidakupayaan itu sebagai fokus. Kita melihat keupayaan yang ada itu sebagai fokus. Bagaimana kita dapat membangunkan seseorang itu dengan limitation yang ada pada dia. Ya, baik. Saya kira ini antara kata-kata semangat dan inspirasi yang sangat besar yang boleh kita kongsikan kepada semua. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Hasnah Turan dan juga Encik Silaturahim Dahman. Nama pun sedap, alhamdulillah, Silaturahim. Baik, kita nak berehat seketika dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada doktor dan juga profesor kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Dan kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan berbincang mengenai topik yang menarik iaitu rabun di usia muda. Anak saya tu. Jadi teruskan bersama kami. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan terima kasih kepada anda yang masih setia menonton kami seawal jam 8 pagi tadi. Dan sekarang Eli, kita nak bercerita mengenai satu topik yang saya kira topik ini agak banyak berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Ya, bukan kanak-kanak ya, tapi dewasa juga. Betul. Dan rata-rata kita lihat semakin lama semakin ramai yang berhadapan dengan masalah penglihatan ini. Macam Masila dengan saya mungkin nampaklah sebab saya pakai kacamata. Betul. Tapi Masila pun ada kerabunan juga kan? Ya, saya juga ada kerabunan pakai kanta lekap. Kalau tak memang saya tak nampak.
Itulah dia. Jadi hari ini kita nak membicarakan tentang situasi rabun ini, tapi lebih kepada usia muda, anak-anak kita yang sentiasa Bermain dengan menghadap gadget. gadget ni kan, peranti ni kan. Jadi istilahnya ialah myopia dan kita nak berbincang lebih lanjut dengan pegawai optometri dari Hospital Shah Alam, Puan Diana Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar? Khabar baik. Terima kasih banyak Puan sudi bersama kami. Sambil-sambil tu ada ini bawa model mata, keratan rentas mata. Ya, Okey, sebelum tu kita nak cerita tentang sejauh mana setakat ni, adakah dengan kewujudan gadget-gadget ataupun peranti ni semakin ramai anak-anak yang berhadapan dengan kerabunan itu ni? masalah utama sekarang ni, lebih-lebih lagi dengan keadaan norma baru ni, di mana kita sebelum ni kita terlibat dengan MCO kan. Memang kita lack of outdoor activities. All the classes dalam online. So of course anak-anak ni memang prone untuk gunakan gadget. Maknanya dalam satu hari tu duduk menghadap skrin aja ya. Ya. Kalau ikut statistik Malaysia ni pun kan, pengguna gadget ni semakin tinggi dan majoriti dewasa untuk dewasa lah menggunakan gadget lebih daripada 8 jam. Betul. So this is very merisaukan lah ya, sebab ia memberi kesan kepada mata. Okey, baik. Jadi kalau untuk kanak-kanak itu sendirilah, berapa lama masa yang dicadangkan? Mungkin 1 jam, 2 jam untuk mereka melihat gadget dan sebagainya? Okey, kalau ikut saranan daripada American Association of Pediatrics, mereka membuat guideline lah. Yang terbaiknya untuk umur 2 tahun ke bawah, kita tidak benarkan langsung untuk gunakan gadget. Sebab anak-anak ni sangat sensitif. Perkembangan mata tu bermula daripada dalam rahim dan dia berterusan sehingga dia dewasa. Jadi kalau kita bagi pada usia kurang daripada 2 tahun, dia akan mengganggu dia punya sistem perkembangan mata dia dan akan menyebabkan boleh berlakunya rabun. Untuk umur 3 ke 6, before 6 lah. Okey. Not more than 1 hour. And with adult punya supervision. Maknanya because of only 1 hour, kita seharusnya sebagai parents, kita jangan serah bulat-bulat dekat anak gadgets kan. So kita pilih media apa yang sesuai. It's actually macam terbaiknya macam melibatkan educational punya apps lah. Sebab kita hanya benarkan 1 hour a day. Not more than that. And under supervision, bukan serah dan biar. Why? Because sometimes budak dia suka pegang dekat, sambil baring. Ada positioning tu pun penting. Memainkan peranan juga? Ya. Sebab bila dekat, lebih dekat gadget tu, dia akan lagi stress punya vision. That's why. Okey. Puan, saya tengoklah masa kecil-kecil pun saya pernah kena marah. Ataupun zaman-zaman saya lah, tengok TV dekat-dekat, nanti buta mata tu kan. Bermaksud TV ke apa saja yang berkaitan dengan melihat sesuatu yang ada cahaya akan memberikan kesan. Secara saintifik apa kesan? Sebab contoh macam anak kecil tu mungkin tak ada masalah mata. Jadi apa yang berlaku pada mata mereka bila mereka menghadap gadget ni? Sebenarnya itu adalah salah faham tau. Banyak ibu bapa kata jangan pergi tengok TV dekat-dekat. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah itu adalah tanda-tanda menunjukkan anak tu tak nampak. Bukannya sebab memang sengaja. Tapi sometimes this question macam zaman sekarang ni banyak orang TV dah besar-besar pula kan. So kurang sikitlah yang mengadu tengok tak TV betul dekat. Betul lah kenapa dekat sangat. Kalau ada ibu bapa yang mendapati anak pergi ke dekat ke TV, itu adalah tanda rabun juga. Dan kalau dia mempunyai rabun yang teruk pula, ada juga anak-anak ni dia tak minat TV pula sebab dia tak nampak. So kita perlu peka lah sebagai parents, kita perlu peka apakah tanda-tanda rabun. Kan? Normally dia suka gosokkan mata. Sebab why dia gosok mata? Sebab dia cuba nak terangkan apa yang dia pandang. Baik. So it's an indicator. Dan kalau kata mata pun kadang berair because dia try to macam overcome rabun tu, ya. Sebab anak-anak ni tak pandai nak mengadu kadang-kadang sebab dia ingat semua orang nampak macam tu. Betul. Jadi sangat penting kita kena prihatinlah pada anak-anak ni. Okey, Puan, cuma kita nak tahu lah apa yang berlaku sebenarnya bila melihat peranti tu, apa yang berlaku kepada mata sebenarnya? Okey, sebab apa-apa jua keadaan, tak kiralah tengok gadget ataupun material jarak dekat lah, macam buku ke apa ke kan.
So bila kita melihat pada jarak dekat, apa yang berlaku, mata kita ni macam kamera. Okey. So we got a focusing system dalam mata. Okey. Ni mata kita kan? Angkat sikit. Baik. So ni mata kita, focusing system. Aha. Okey, bila kita hendak melihat sesuatu, dia macam kamera, zoom in, zoom out kan? Ya. So apa yang bertanggungjawab proses zooming tu adalah ni, kanta dalam mata kita ni. Kita panggil kanta kristalin. So this is Kanta kristalin. Yes, kanta kristalin. Okey. So kanta ni yang akan berubah bentuk sama ada makin tebal atau menipis. It depends on apa yang dilihat. Okey. So proses Jadi kalau kanta tu macam fleksibel kan? ya, dia fleksibel. Ya. Sebab why? Bila cahaya masuk, dia try akan fokuskan cahaya itu masuk ke gintik kita panggil fovea, titik paling penting dalam mata kita. Yeah. So in order untuk membuatkan image tu terang, dia have to focus directly pada fovea ni. So proses kita panggil accommodation maknanya dia tukar menyesuaikan focusing tu. Kita panggil proses akomodasi. So bila berterusan itu yang menyebabkan macam kita berlari lah, otot. Apa-apa otot pun kan, guna non-stop. Dia boleh kejang. Dia kejang. So, the teori bagaimana rabun tu berlaku. Bila kita accommodate, kita panggil accommodation, kita accommodate, otot tu akan menarik dan sklera tu menjadi meregang. Okey, bila myopia, rabun ni ada banyak. Ada rabun jauh, rabun dekat, rabun silau. Okey, untuk rabun jauh, apabila dia kenapa rabun jauh tu berlaku adalah kerana bola mata ni memanjang. Bola mata memanjang. Ya, bola mata tu stretch. Okey. Why dia stretch? Itu adalah kita punya mekanisme tubuh kita. Kalau ada apa-apa gangguan, kita try to adapt. So that's what happen. Okey. So bila kanak-kanak ni melakukan task jarak dekat yang terlalu lama, dia akan mengganggulah. Maknanya proses accommodation tu akan berlangsung secara tempoh yang agak lama. Jadinya the eyeball jadi stretch. Jadi dia merangsanglah mata tu untuk memanjang. Bila memanjang, rabun tu boleh meningkat. Dia menarik. Secara analoginya macam kamera lah. Kalau lensa tu asyik-asyik kita godek untuk fokus. Rosak juga kan? Akhirnya akan berikan kesan juga. Betul. Itu yang lately ni bila ada MCO banyak dekat klinik yang pesakit-pesakit yang datang kan. Majority of mereka spend a lot of time dekat jarak dekat kan guna gadget dan kami dapati ramai yang mengalami masalah kekejangan mata. Kekejangan mata akibat daripada penggunaan yang tadi tu. So kalau kekejangan mata ni kadang-kadang boleh menyebabkan situasi kita panggilkan rabun palsu. Sebenarnya rabun tu maybe very mild, tapi dia terjadi tu disebabkan dia kejang. It's a temporary, keadaan yang temporary. Maksudnya tidak rabun, tapi sebenarnya akibat kekejangan tu. Ya. Dan kalau macam mata tu stres lah. Ada kejang. Kejang. Jadi otot dia. Sebab tu kalau kadang-kadang pergi kedai, bila diguna mesin tu, boleh up to 800, 900, which is like macam something is wrong kan. So bila doktor ophthalmology check, everything is okay, but why is the vision so bad? So bila kita buat pemeriksaan, sebab itulah pentingnya untuk berjumpa dengan optometris. Yang bertauliah. Okey, actually saya bawa oksigen ni untuk menunjukkan optometris ni memang bertauliah untuk mengukur tahap rabun dan biasanya kami selepas tamat latihan universiti memang semua orang being regulate by Majlis Optik Malaysia dan setiap tahun kita perlu perbaharui APC ni. So in order for you untuk tahu, untuk pastikan yang anak yang you bawa tu berjumpa dengan seorang optometris, minta dia tunjukkan APC ni. Puan, nak tanya sikit lah. Boleh. Adakah rabun ni boleh terjadi disebabkan keturunan? Sebab macam tadi Fariha ada bercerita, katanya kecil lagi dia dah rabun 400 power, kemudian anaknya pula rabun dan saya sendiri, adik-beradik saya ramai yang rabun. Jadi adakah itu keturunan? Mak ayah? Ya. Mak ayah saya tak rabun. Oh pula? Okey. Alright, okey. Apa puncanya rabun? Rabun ni boleh berlaku dua penyebab. Satu is faktor genetik and the other one is faktor persekitaran. Okey, faktor genetik ni seperti ibu bapa yang mempunyai masalah rabun. Okey, dikatakan seorang ada kan ibu dan bapa, kalau salah seorangnya mempunyai rabun, anak dia mempunyai risiko sebanyak 3 kali ganda untuk mendapat rabun jauh. Manakala kalau kedua-duanya mempunyai rabun jauh, lagi tinggilah faktor risiko dia 5 kali ganda. Dan biasanya anak-anak yang
parents yang rabun jauh ni, ini yang lebih merisaukan sebab dia ada tendensi untuk mendapat rabun jauh yang tinggi, which is lebih daripada 600. Jadi itu yang kita memang kena perhatikanlah ya. Okey. Itu faktor genetik. Kalau untuk yang sekarang ni dikatakan sebab ada kajian di China, saya terlupa. Satu lagi faktor, ethnicity. Biasanya kalau ethnicity. Kalau tengok statistik dunia pun kalau kita tengok di western areas not so much myop, tapi sekarang pun dah merisaukan, dah 40% prevalence dia. Compared to the ASEAN countries right now sekarang dah 80%. That was statistic 2010. 80%. So just imagine out of 10 people, 8 people are wearing glasses. Itu 80%. Yes, kalau itu baru tahun 2010. Dan melalui kajian yang dia beranggaran anggaran yang kita risaukan sekarang adalah myopia ini dikatakan pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 50%. So just imagine every 2 people one wearing glasses. So sangat merisaukanlah. Baik. Akhir sekali, ringkas je, boleh ataupun tidak boleh anak-anak kecil ni yang berhadapan dengan myopia ni dirawat menggunakan LASIK? LASIK ni, kalau untuk LASIK ya, biasanya dia perlu ada pergi untuk screening, okey. Dan normally kanak-kanak kita tak suggest lah sebab kanak-kanak tu tengah berkembang lagi kan. We have to wait until dia capai tahap matang. Tahap matang, kalau untuk perempuan lebih kurang umur 18 tahun, untuk dewasa lebih kurang 20 tahun. Dan dia ada nilai dia, maknanya sebab ni kornea ni. Bagaimana kita melihat terang, kornea lens dengan ni sihat. Okey. Kalau kornea ni terlalu nipis pun tak sesuai untuk LASIK. Okey, baik. Jadi kita tunggu tempoh matanglah, usia matang untuk buat. Maknanya bukan semua pada peringkat usia apa-apa saja boleh melakukan LASIK itu. Okey. Banyak yang kita belajar hari ini. Puan Diana, terima kasih banyak bersama kami. Jadi mak ayah tu kalau nampak anak duk pegang peranti macam ni, kejap dekat, kejap jauh tu kan, bolehlah berjumpa dengan pakar mata. Betul. Ya, Puan Diana Muhammad, pegawai optometri Hospital Shah Alam. Terima kasih banyak bersama kami ya. Okey, baik. Sekarang kita sebelum berehat, kita nak paparkan dulu visual mengenai program khidmat bantu di rumah bersama YB Datuk Seri Rina Harun. Mari sama-sama kita saksikan. Baik, program khidmat bantu di rumah Home Help Services. Ini merupakan antara inisiatif kerajaan sebenarnya untuk melahirkan masyarakat yang suka kepada kerja-kerja kesukarelawan. Jadi, untuk mendekati lebih lanjut berkenaan dengan program ini, lebih baik kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, untuk mengupas lebih lanjut berkenaan dengan program khidmat bantu di rumah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, berkenaan dengan program ini, kabarnya dah sejak 2012 dah lama. Tapi mungkin ada yang segelintir masih tidak tahu berkenaan dengan program ini. Sedikit YB berkenaan dengan pengenalan program khidmat bantu di rumah ini. Program khidmat bantu di rumah ini ataupun lebih dikenali sebagai Home Help Services ya. Dia sebenarnya merupakan satu program pendampingan sosial yang kepada klien-klien di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, terutamanya mereka yang warga emas ataupun daripada golongan OKU yang melibatkan pelibatan dan kesukarelawan daripada masyarakat setempat ya, dan juga daripada pemimpin-pemimpin tempatan dan sebagainya. Jadi program ini kita adakan antara lain sebenarnya untuk supaya mereka ni kadang-kadang ada yang tinggal seorang, ya, ada juga yang tinggal berkeluarga tapi memerlukan sokongan. Sokongan bukan sahaja dari segi bila kita datang membuat lawatan, tapi mereka juga memerlukan sokongan dari segi moral supaya mereka tidak rasa mereka ini disisihkan. Jadi ini program yang telah pun kita adakan ya, pelibatan daripada masyarakat tempatan, dan bila saya turun ke bawah berjumpa sendiri dengan sukarelawan ni, saya tanya macam mana berminat untuk jadi sukarelawan. So dia kata bermula daripada dia pergi ke rumah menziarahi, dan dari situ timbul rasa macam ingin mendekati
hati untuk membantu mereka ini. Jadi alhamdulillah program ini telah pun berterusan dan kita dapat banyak juga daripada permintaan daripada sukarelawan untuk menjadi sukarelawan ni, dan dia mestilah di bawah pertubuhan sukarelawan kebajikan. Okey, dan di bawah penjana iaitu Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Ada bantuan khas kepada sukarelawan ini. Ya. Dan apa sebenarnya tujuan bantuan khas itu? Okey, antara lain bantuan khas ini sebagai satu inisiatif lah kepada sukarelawan ini, kerana mereka ni nama pun sukarelawan, walaupun ada sedikit allowance yang diberikan, namun ini adalah untuk menggalakkan lebih ramai lagi sukarelawan yang berdaftar dengan kami. Buat masa sekarang ini kita ada hampir 2,780 orang sukarelawan di seluruh negara. Kalau tengokkan negeri yang paling ramai sukarelawan daripada Sarawak, Kedah, Kelantan, dan kita ada hampir 9,980 orang, hampir 10,000 orang klien-klien yang menjadi yang di mana mereka ini datang melawat. So biasanya mereka akan melawat seminggu 1 jam. 1 jam ini melihat, mungkin ada juga yang tolong bersihkan, ada juga yang tolong berikan motivasi, yang berikan sokongan. Mereka ni kadang-kadang nak bercakap, nak meluahkan perasaan. So ini yang dijalankan, dan saya di bawah penjana ni kita bagi RM300 kepada sukarelawan untuk home help services ini. Maka kalau mereka ni sukarelawan di bawah program ini, adakah perlu mohon bantuan khas itu ke bagaimana? Okey, mereka boleh buat semakan di pejabat kebajikan daerah masing-masing, ataupun boleh telefon talian kasih 15999 untuk menyemak kelayakan mereka ini. Hanya ada kelayakan tertentulah, kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Okey. Dan sekiranya ada orang awam yang hendak bersama untuk menjayakan program ini sebagai sukarelawan program khidmat bantu di rumah, ada tak sebarang latihan yang diberikan kepada mereka ini? Kita ada bagi latihan dan juga bimbingan. Maksudnya program, apakah berkaitan dengan program ini, yang pertama. Yang kedua, bila kita turun melawat tu, pasti ada juga skill latihan yang kita berikan. Bila bersama dengan warga emas, mungkin caranya berbeza. Bila dengan OKU mengikut dia punya apa kekurangan dan sebagainya, itu dia mengikut apa yang kriteria-kriteria mereka ini. Jadi itu memang kita berikan, dan kita pun memang mengalu-alukan pelibatan masyarakat setempat terutamanya. Dia kebanyakan mereka ni yang daripada kalangan masyarakat setempat sebab dekat nak datang menziarahi dan sebagainya. Jadi kita mengalu-alukan pelibatan masyarakat untuk kita jadi lebih prihatin, lebih prihatin kepada mereka yang lain. Bila YB melihat ini kan, dengan inisiatif yang dilakukan, platform ini telah disediakan oleh seluruh masyarakat Malaysia, bagaimana melihat respon dan juga orang kita sendiri kan dalam menjayakan program seperti ini? Ya, alhamdulillah so far yang saya lihat setakat ini responnya sangat positif ya. Ianya bukan sahaja memberikan manfaat kepada klien kita, kepada mereka sebab ada orang datang ke rumah melawat dan sebagainya, tetapi sebagai sukarelawan juga dia mendatangkan kesedaran, dia mewujudkan rasa kasih sayang, dia mewujudkan rasa prihatin, ambil berat terutamanya kepada jiran tetangga ataupun penduduk masyarakat. So sebagai rakyat Malaysia, saya rasa sifat-sifat begini perlu kita pertingkatkan dari masa ke semasa. Ya, ini kata kadang-kadang perlu adanya iktibar hidup itu kan, untuk melihat lebih dekat, mempelajari erti kehidupan sebenar. Betul. Tapi kadang-kadang kalau yang mereka sukarelawan ini, konsepnya bagaimana? Maksudnya jangka masanya ada tertentu ke, tempoh masanya, berapa buah rumah dalam seminggu ke, ada tak? Ya, kita hadkan sebab lawatan 1 jam, paling kurang 1 jam seminggu, dan mereka ni untuk seorang sukarelawan tu kita hadkan kepada 4 orang klien. Ya, maknanya ada permintaan untuk lebih ramai lagi sebenarnya. Tapi kita bayangkan supaya kita nak lawatan itu lebih efektif maka kita hadkan kepada seorang sukarelawan maksimum kepada 4 orang klien. Jadi ini yang kita dapat lihat, hubungan itu sebenarnya kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Sampai ada yang sampai meninggal dunia dan sebagainya, mewujudkan hubungan bukan saja antara sukarelawan dengan klien kita, tapi hubungan kasih
kasih sayang itu, hubungan sesama manusia itu. Hubungan istimewa sebenarnya. Itu. Ya. Baik, terima kasih YB Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Itu sebenarnya bila kita melihat kehidupan orang lain, itu menjadi pegangan kita juga untuk kita meniti hari-hari yang mendatang. Jadi ini antara inisiatif kerajaan tentang program kesukarelawan. Semuanya telah kita bincangkan dan kita paparkan juga nanti selepas ini sedikit sebanyak apa istimewa lagi di MHI. Itu adalah sesi mobile yang kami telah rakamkan terlebih awal bersama dengan YB Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Baik, kembali ke MHI, kita nak kongsikan terus pengisian kami berkenaan dengan Restart Malaysia Challenge Virtual Run. Sebelum ni kita dah banyak kali dah warakan siapa yang nak serta dan sebagainya kan. Jadi hari itu mendekati apa sebenarnya Restart Malaysia Challenge ini. Kita nak bersama dengan dua tetamu kita hari ini iaitu Shi Yong Tan, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas bersama BIP. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Mei Titang. Dia kata Mei, bulan Mei campur T, jadi Mei Titang. Pengurus program Junior BIP. Terima kasih bersama kami sekali lagi. Okey. Berkenaan dengan Restart Malaysia Challenge Virtual Run ini kerjasama dengan Media Prima kan. Jadi kita nak tahu bila kata lari virtual run, macam mana mungkin boleh terangkan juga apa sebenarnya objektif berkenaan dengan program ini. So untuk tujuan Restart Malaysia Challenge ni memang kita nak memupuk semangat bersukan dan also semangat berkomuniti di kalangan rakyat Malaysia. So kita tak buat macam biasalah lari bukan macam maraton biasalah rumah itu kan. Sebab sekarang PKP juga kan. So kita nak buat dengan cara berkomuniti, lepas tu dalam talian. So mereka boleh join dekat mana-mana saja. Lepas tu tak kira race, tak kira pace, tak kira kelajuan, semua boleh sertai dari 100 tempat. Okey. Tapi bila kita kata virtual run ni, macam mana prosesnya itu nanti? Kan kita pun tak dapat bayangkan. Mungkin boleh Meti terangkanlah sebab dia kata berbeza dengan maraton biasa. So proses dia daripada nak berkumpul ramai-ramai satu tempat, dia akan online lah. Tapi bukannya lari online. Lari kena biasa juga, fizikal lah. Lari kena lari betul lah. Lari kena betul lah. Tapi bila nak buat larian tu boleh guna GPS tracking, watch ataupun app. So boleh kalau distance tracking, lepas tu hantarkan result submission online dalam sistem kami. Lepas tu macam tu lah kira dia. Maknanya kena daftar dulu. Ada aplikasi ke? Ada, tapi boleh juga kalau peserta-peserta dah biasa guna macam Strava, Garmin, MapMyRun, diorang pun boleh guna itu, tapi kena upload ke sistem kami juga. Baik, katalah misal kata saya Ellie Marcella, kan kita dah register, dah daftar, berlari, katalah berlari kena ada inilah perantinya lah sama ada ni ataupun phone. Lepas tu bila tu ambil gambar hantar. Kan macam mana? Result dia akan terus naik. Baik. Kita buat integration lah dengan app yang lain. Okey. Jarak yang bagaimana yang akan diambil kira? Adakah di luar saja ke ataupun jalan kaki pun boleh, tak kisah ke macam mana? Memang tak kira jalan kaki ke, larian ke, memang semua kira sebab kita measure distance tu kan, jarak. Jarak dia berapa? Tak kira juga. Tak kira juga? Mungkin pagi ni boleh jarak lari jarak 2 km, malam 2 km lagi boleh juga. Jadi macam mana kalau challenge ni nak tahu siapa yang akan menang ni kalau nak ada jarak tertentu macam okey kalau dia dapat sampai ataupun mencapai jarak yang ni okey dia antara pemenang ke bagaimana? Kita ada kategori yang lain. So macam sebenarnya tak ada pun limit. Kalau peserta boleh lari 100 km, larilah 100 km. Tapi untuk acara ni, paling minimum untuk tim kena lari 1963 km. 1963 km. Wow. Tapi bukannya untuk seorang. Dia untuk satu tim dengan masa sebulan. Satu tim berapa orang? Ada tim yang kecil lebih kurang macam 20 orang. Tapi tim yang terbesar kita ada 300 orang. 300 orang? Wow, maknanya collect lebih tu nanti macam mana? Dia, okey. Katalah 300 orang. Hadiah tu akan dibagi 300 orang pun ataupun... 300 orang. Okey. Hadiahnya apa?
Tak tahu juga sebab kalau orang nak apa hadiah-hadiah kan. Hadiah-hadiah berbeza mengikut kategori yang diorang pilih. So maksudnya kalau peserta mengambil kategori yang paling basic, hadiah e-cert saja. Tapi kalau menaikkan kategori yang lain ada baju. So kalau standard dua tu je lah, e-cert dengan baju. Tapi adalah nanti surprise-surprise yang lagi ramai. Banyak sikit. Nak daftarnya bagaimana? Perlu ada bayaran ke bagaimana? Ya. So nak daftar boleh layari laman web kita getbib.com. So lepas tu boleh pilih lah nak join tim yang sedia ada ke ataupun boleh tubuhkan tim baru. Maknanya satu orang satu penyertaan je. Maknanya satu tim je lah kan. Dia tak boleh lah macam banyak-banyak. Tak boleh sebab takut lagi 300 tak ada orang lah sekali dah masuk. Dan perlukan ada aplikasi itu yang lebih penting. Nak menjejak tu ikut yang daripada sutu lah. Daripada peranti itulah. Either from watch diorang ataupun app diorang, phone. Tapi treadmill pun boleh sebenarnya. Treadmill pun boleh? Diorang lari treadmill tapi untuk treadmill kena ambil gambar result atas treadmill tu lepas tu hantar ke sistem kami. Oh, maknanya bukan di luar sajalah. Di dalam pun boleh juga aktiviti di dalam. Bila yang kita boleh berdaftar ni? Sekarang dah buka dan sekarang kita ada 6,000 lebih partisipan dari seluruh negara dan juga ada yang Malaysian dekat luar negara pun terus masuk. Sekarang ni sampai wow. Dan sehingga bila boleh? Sehingga Dari tutup dia? 16 Ogos. Oh, maknanya sampai sepanjang dengan bulan kebangsaan ni lah 16 September. Ogos. 16 Ogos dia daftar tutup. Lepas tu bukan September ya? 17 Ogos kita start. 17 Ogos start. Okey, maknanya yang sebulan itulah 17 Ogos hingga 16 September. Betul. Okey. Tadi daftar di getbib.com/events/69. Jadi semua layak. Mungkin sedikit Meti kepada rakyat Malaysia yang ingin turut serta? Kalau anda rakyat Malaysia walaupun di luar negara bolehlah sertai acara ini sebab kita bukannya untuk Malaysia, rakyat Malaysia dalam Malaysia saja tapi kita ingin restart Malaysia walaupun di mana. Syiyong? Kita jemput semua warga Malaysia untuk sertai kita sebab kita dah lama duduk kat rumah kan masa PKP, berat badan pun naik. So sekaranglah masanya kita restart gaya hidup sihat dan juga restart ekonomi Malaysia. Baik, dan saya rasa ini adalah platform baru buat kita semula kan. Medium yang luar biasa juga. Baik, terima kasih di atas kreativiti kalian juga membawa idea ini. Kita doakan yang terbaik buat kalian Restart Malaysia Challenge Virtual Run. Terima kasih kepada Syiyong dan juga Meti. Selepas ini kita berehat seketika. Sekembali nanti kita akan memperkenalkan ini dia Talisha. Sedap suaranya. Siapa Talisha ni? Nanti kita perkenalan dengan mereka. Hai pria, di mana kau berada? Ku ingin bersamamu. Entah bila lama ku menunggu. Jujurnya aku suka memikirkanmu. Tapi diri malu mendekatimu. Bagaimana cara untuk ku bertemu dengan dirimu? Ku ingin bertanya, masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Jujurnya aku suka memikirkanmu. Tapi diri malu mendekatimu. Bagaimana cara untuk ku bertemu dengan dirimu? Ku ingin bertanya, masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Berikan ku petanda cinta jika kau pun sama.
ku menunggu dirimu. Beritahuku pria, di mana kau berada, sanggup ku mencarimu. Bagaimana cara untuk ku bertemu dengan dirimu? Ku ingin bertanya, masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Oh, 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 pria. Oh, hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Oh. Hello. Sedapnya suara dia. Selamat pagi Talisha. Selamat pagi. Apa? Okey, Talisha tengah. Okey, hello. Okey, umur berapa sekarang sebenarnya? Cuba umur? teka. Teka. Tak teka betul ke teka salah ya? Tak apa, biasa jawab. 20-an. Jangan, itulah salah 22. Oh, 22? Macam 18, 19 ya? Tipu. Ya, betul. Okeylah, 19 lah. 19. Kita depan sikitlah. Mari depan sikit, depan Mari. sikit. Okey. Saya cakap tadi, saya ikut IG dia sebab suara. Baik. Saya ikut mak dia juga. Oh, okey. Sebab selalu tengok dia menyanyi, tone dia insya-Allah sedap. Sebab Talisha ikut kelas vokal juga. Ada kelas vokal juga, kena pergi. Sejak bila ni? Anak Jad pun ikut kelas vokal juga? Oh, Jad lain. Sejak bila kelas vokal ni? Sejak tahun 2 tahun lepas. Baik, okey. Baru Tapi lagi. tadi masa kita berehat, saya ada bertanya dengan Talisha tadi. Dia kata masa kecil-kecil dia rasa tak confident nak menyanyi. Even actually sampai sekarang pun saya tak confident. Tapi masa umur 18 tahun tu mama memang tak boleh lah. Kena dia push juga. Dia, Oh, mama yang mama yang push. Ayah bagi pun sama. motivasi. Ayah pun selalu call macam bagi tahu, Lisha jangan tunggu lama-lama, jangan takut, just pergi. Kalau apa-apa pun tak apa. Buat dulu. Nanti lama-lama you belajar sendiri. Macam mana boleh tak yakin? Walhal mak dan juga ayah, mama dan ayah ni adalah dua personality dalam industri seni. Sebab itulah saya tak yakin. Oh, ya ke? Sebab Takut dia macam jadi orang dia jadi lagi kita Expectation. jadi kecil tau sebab Rasa macam parents kita bebanan macam Oh, okey. takut orang macam saya punya confidence tu macam saya selalu fikir orang akan banding saya dengan ayah ke apa ke. Baik, okey. Okey, lagu Hey Priya ni katanya dah lama rakam. Mungkin boleh ceritakan sikit. Saya start rakam lagu ni dengan komposer Sharon Paul tahun lepas bulan 2. Saya macam datang studio macam okeylah kita buat demo perangan kan. Lepas tu time PKP director Uncle Hekal bagi tahu Sharon dia suka lagu ni. Tu yang dia terus mama terus call. Okey kita akan release lagu ni dekat OST untuk Nasi Kerabu Cik Abel. Saya macam Masa tu? Nervous tak masa tu? nervous. Masa tu saya macam aduh. Saya pasal record lagu tu pun saya masih macam tak confident. Okey ke suara masa tu kan. Tapi mama cakap Macam banyak. Terus sebab lagu kalau masuk OST. Betul. Ya. Tapi memang benda tu confidence saya makin macam rasa semangat bila feedback daripada pendengar yang dengar lagu tu semua diorang memang bagi good feedback suka. Suara awak memang sedap. Betul. Tadi dia kata suara dia takut. Kan? Sebenarnya Ya. boleh kan? Sebab dah ada suara tu. Tapi okey, so maksudnya kan hari tu kita PKP. Jadi Talisha masa PKP tak ada, pasti tak ada show dan sebagainya. Macam mana berlatih? Berlatih sendiri. Memang dekat dalam bilik nyanyi macam karaoke. Itu je lah kerja saya masa tu. Masa kecil-kecil tu tak ada masuk pertandingan menyanyi hari Tak ada. kanak-kanak Dekat sekolah tapi tu pun macam bila kawan-kawan tak ada macam show belakang-belakang. Dalam masa dekat rumah pun mama tak ada baru saya nyanyi. Saya tak tunjuk. Kenapa? Saya malu. Saya rasa macam malunya macam tu. Kan?
Saya masa sekolah berani tapi suara tak sedap. Ini yang suara sedap pun malu. Awak mesti berebut nak jadi ketua nasyid lu ada? Mana tahu ni. Tapi tu banyak tapi sedar tak suara tu ada masa kecil? Dah tahu tapi rasa macam tak sampai lagi. Dia macam tak sampai lagi, tak keluar lagi macam tu. Depan ayah lagi dah saya malu nyanyi. Ayah pernah ajar menyanyi ke? Dia tak ajar tapi dia banyak bagi tips lah macam mana. So, macam hari macam saya kata saya nak datang live ni first time live saya. Saya cakap ayah nak buat apa ni? Nak minum apa pagi-pagi ke apa ke? No, tak payah, set mind je. Cakap dah ready. I'm ready. You perform. Okey, lagu Happy ni memang jiwa Talisha ke ataupun Talisha ada dengan lain yang sebenarnya? Saya ada genre actually R&B apa semua. Pria ni kira macam genre yang baru saya cuba. And like, macam okeylah saya boleh lah. Okay. Kalau tanya sebut reference tu Alicia Keys lah, lebih kurang macam itulah. Dia macam ni. Kan? Boleh tak? Boleh. Tolonglah buktikan bahawa saya tidak salah. Saya nak dengar sikit, tolonglah. Sebab saya suka belanja dengar. Belanja sikit. Sikit je lah. Sikit. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. If I ain't got you, baby. Sah. Sikit je nak. Tone awak memang... Sikit je Asyik nak masuk. Asyik nak masuk. Asyik baik. Asyik tak masuk. Nak sambung ni? Tak. Nanti sekarang susah pula nanti. Jadi, pergi juga kelas vokal. Kenapa perlunya kelas vokal? Itu sangat penting. Kalau siapa-siapa pun, macam ayah cakap siapa-siapa pun mesti kena pergi. Ayah pun pergi juga kadang-kadang. Sebab ada benda bila nyanyi ni, saya perasan kalau saya dah lama tak nyanyi, memang out. Ada part yang out, ada part yang macam dah lupa macam mana nak buat macam ni. Macam tu. Okay. So, Talisha, jadi kan Mama Talisha pelakon, ayah pula penyanyi. Jadi kadang-kadang anak-anak mesti dia akan terikut salah satu. Kadang nak cuba dua-dua. Talisha lebih suka mana sebenarnya menyanyi? Saya memang lagi suka menyanyi. Saya memang suka tapi sebab macam tak ada confident. So masa kecil dah biasa berlakon, benda tu macam lagi senang. Tapi saya rasa dia ada satu lagi bakat. Apa tu? Bercakap. Betul lah. Perasan tak? Betul. Dia bercakap macam berterjaga. Awak lebih yakin cakap daripada nyanyi barangkali. Kadang-kadang itu betul. Masa tu saya memang cakap kat Mama, kalau macam nak jadi artis kalau tak jadi penyanyi tak apa ke, nak jadi macam host ke apa ke. Boleh tapi dia lagi minat saya jadi penyanyi. Nyanyi je lah, nyanyi jangan sibuk host. Aku je buat host. Ini Mama dia takut caras. Takut Mama tak kena caras ke apa? Tapi yang penting DNA dua-dua tu dapat. Betul-betul menyanyi pun boleh, bercakap pun hebat. Ada tak buat cover lagu ayah? Ada juga. Saya pernah nyanyi. Saya suka lagu Hatiku Duka. Wow. Itu favourite lah. Baik. Nantilah kita jemput lagi untuk boleh. Mungkin gandingan. Tapi juga esok nak bagi tahu saya punya music video release tomorrow dekat YouTube channel Future Music Entertainment. 7 Ogos pukul 3 petang. Yalah, ada music video dah lagu ni. Klik ataupun kalau nak tahu lebih lanjut kan mungkin boleh pergi ke Instagram saya Talisha72. Talisha 72. Kalau tak jumpa cari Farina punya. Talisha 72. Boleh cari. Sebab apa 72? Tak tahu, macam lucky number. Kita lahir tahun 70 tak? Tak. Dah letak tarikh lahir kan kat belakang tu kan. Talisha 72 Selamat maju jaya. Thank you. Terima kasih banyak doanya baik. Thank you invite. Lepas ni nak dengar lagu Bad lah. Lepas ni kan baru 3 baru lagu yang lagi R&B ya. Baik. Terima kasih. Alright. Kita doakan yang terbaik dan juga kita doakan untuk Lubnan. Ya betul. Betul, dan esok ada sesuatu yang menarik yang kita nak kongsikan kepada penonton mengenai bagaimana memasarkan diri. Jadi kalau anda nak tahu bagaimana untuk memasarkan diri anda, pastikan bersama kami esok di Malaysia hari ini. Jumpa lagi selalu. Assalamualaikum. Bye.
Jauh